Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itu form party. Itu bukan swing gaib. Itu main buih sabun. Ini yang je kau bawa jalan kat Alfala tu. Tak tahulah. Sampai Orchard. Dia kadang-kadang relax. Kadang-kadang relax. Dia dah sampai Suntec City. Dia mengimbau kenangan kadang-kadang. Okay, soalan seterusnya siapa Soalan ada? seterusnya aku ada. Yang ni kalau saya dalam MRT dan dah masuk waktu berbuka, kalau saya tak ada gula-gula nak batalkan puasa, Tanya dulu cepat. boleh tak saya korek hidung? Dah kena bodoh. Masa korek hidung kan, kalau dah Lepas tu sampai makan. I can understand kenapa dia Itu tanya. gula-gula, tu gula-gula masin Tak, dia. sebab jangan lambat-lambat. korek hidung kalau dah terlampau syok sangat, batal puasa. Because I think the whole reason kenapa orang tanya sebab berpandukan pada orang cakap tak bagus lambat-lambatkan buka puasa. Betul. Kecium orang sebelah tu. Macam mana Ustaz? Okay, so daripada soalan ni, actually ada banyak benda yang saya boleh cover tau. Okay. It's a good question. Okay, so bila masuk waktu lah, bila masuk waktu dia nak buka, tak ada benda manis, tak ada air dan sebagainya. Okay, so macam mana dia nak buka? Okay, so the first thing bagus bila dia mention bila masuk waktu. So this part it's good pasal saya sekarang ni masih dengar lagi orang bila nak buka dia akan tanya dah azan ke belum? Okay. Dah azan ke belum? Mesti nak kena dengar azan Baru boleh buka. baru buka. Okay, Salah ke Ustaz gitu? Tak salah. Tapi okay, so that's why bila kata bila nak buka tu dia masuk waktu. Dia tak semestinya dengar azan. Oh, so in other words, let's say kita dah check MUIS punya timetable, dia taruh hari ni 7.25. Yes. Example So saya sekarang dekat atas motor, saya tengok dah 7.25. Tu saya Makan terus. Makan tak boleh lah Ustaz, atas motor minum air lah. Mana lah tahu. Busy Ustaz. Gini. Tapi make sure jam tak ada 10 minit awal lah. So macam sekarang kita pakai letak lagi pakai apa Garmin ke Apple Watch ke anything, dia synchronize dengan kita punya phone. Actual time, Kita phone is actual time ataupun internet time memang sebiji sama. So you can just follow your timing. So that one no issue. I see. So aku tertipu lah selama bertahun-tahun ni. Mati-mati nak dengar azan kalau tak Kena dengar azan baru boleh makan. Biasanya orang ataupun lama orang bilang yang Zam dah azan. tu lain. biasanya orang lama aku buat macam itu. Even kita dekat masjid ni, even yang ada yang orang-orang lama ni, kadang dia akan tunggu azan dekat masjid baru dia makan. I see. Saya antara yang degil, bila masuk waktu je sebelum, sebab Bilal nak azan, dia kena minum air dulu, dia Betul. buka, makan kurma dulu. Lambat berapa second? Bilal yang azan buka dulu baru dah azan. Ya, kau tidak suara tak ada. Betul. Tu kalau kena yang makan kurma, kalau kena kita yang jadi Bilal, mi Hong Kong satu pinggan, rokok sebatang. Pasal kenapa saya terperanjat bila saya tanya ni, the whole of Ramadan last year, saya bila saya pergi solat, saya selalu bila dengar orang azan kan, saya macam Masya Allah, dek ni kuatnya. Dia boleh dah puasa satu hari before dah azan. Dahsyat. Awaknya husnuzon bagus. Betul Ustaz. Saya macam lagi Kena game. pasal saya pun kadang-kadang share dengan orang, masjid sini azan dia dah macam kat radio. Dalam hati saya macam kau dah puasa, haus-haus kau boleh azan. Cek dia dah buka dulu. Rupanya dia buka dulu. Baru aku tertipu lah ni. Sebab sunnah dia ialah kita buka dulu. Kita
kita buka dulu tak, walaupun seteguk air. So buka dulu baru azan. So ada berapa second. Lagi kalau kita tengok phone, kadang kita apps yang azan correct. kan azan dia lambat. Betul. So that's why macam kat masjid pun kadang ada yang tengok dah makan dulu. Dah masuk waktu saya makan dah dulu. Dulu kan ada Muslim Pro. Kau boleh choose azan mana-mana. Tapi Muslim Pro tu lambat. Betul. Jadi sekarang kau ikut tengok network tak bagus lambat. Tapi kan on the side note, Ustaz ni boleh geng dengan kita. Betul. Kaki langgar. Dia kena smart. Betul. Langgar jadi. Salah. Itu lain. Soalan tadi. Okay. So dari segi waktu tu, yes, kita ikut waktu. Kira macam kalau macam kat radio memang ikut time, tu memang on the dot lah. Tapi kalau kat luar, kalau kita tak dengar azan ke, radio tak ada ke, masuk waktu je kita buka je, no problem. Okay, jadi kita back to the question Ustaz. Dia nak batalkan, dia nak kena korek hidung, macam mana tu? Boleh tak boleh? Okay, lagi satu misconception is kadang-kadang kita use the term kita batalkan puasa. Okay. Sebenarnya bila kita buka puasa tu is kita buka puasa, Bukan batalkan puasa. Sebab kalau kita kata alah makan je lah gula-gula untuk batalkan puasa, ataupun minum je lah air kotak untuk batalkan puasa. So actually kalau kita kata kita batalkan puasa, kita puasa tak valid. So bila sampai waktu buka, jadi kita kena kata kau buka je dengan korma, kau buka je. Kita jangan gunakan word that kita batalkan puasa. Alright. Kau batalkan niat kau tu. Kau buka dah. Ini betul. Kau pergi buka semak. Tapi soalan dia, boleh tak dia buka puasa dengan mengorek hidung, Ustaz? Ataupun boleh tak dia lambatkan? First, korek hidung batal tak? Kalau setahu saya kalau dah terlampau mengasyikkan sangat, dia akan batal. Kalau korek hidung orang batal tak? Dia tu bukan batal, tu gatal, Ustaz. Dah kenapa? Dah kat sebelah sebelah. Sorry, I fasting but don't mind I pee on those. Ustaz tak batal korek hidung Ustaz. Korek hidung tak batal. Tapi unless dia dah masukkan benda dalam rongga-rongga dah. Tengok you korek hidung sampai macam mana. Berapa dalam Ustaz korek hidung you? Kalau korek masuk sampai otak memang batal. Keluar jadi kat sini Tak, dia kadang-kadang ada yang dah termelekat dekat belakang tu. Itu selalunya kat telinga bro. Telinga yang selalu buat steam. Hidung tak steam hidung tak berapa steam sangat. Tapi dalam telinga je selalu kalau dia mata jadi putih. Mata jadi putih. Okay, so betul. Kalau korek hidung macam biasa, kita sampai tahap letaklah kita masuk jari sampai sini. Dia ada demi sampai bridge tulang sini. Normal tak apa. Tapi kalau kita dah masuk dalam sampai kita akan terasa macam dia dah sampai dekat mata ni, tembus mata ke apa kan. Tu kira boleh jatuh batal lah. Tapi the normal kita korek hidung memang tak batal lah. I see. Boleh tembus ke jari dia kecil je? Tu besar sah ni. Mau loher sampai tangan rumah hidung. Kau dah gedau. Macam sate kat ada saru. Kau masih ingat lagi tu sate besar sah tu. Ustaz, saya ada satu soalan. Saya kenal orang ni Ustaz. Ini soalan legit Ustaz. Saya tahu siapa yang tanya ni. Kerja saya memerlukan untuk saya tonton bahan-bahan lucah. Batal tak puasa saya? Orang yang tanya soalan ni memang kerja dia macam gitu Ustaz. Serius dia memang kerja dia memang buat kontrol internet konten yang lucah-lucah. Pasal kita macam Ustaz tu, kita ada yang tu apa MDA punya kita masuk kan. So ada ni dia content ada yang semua. tolong, dia yang tukar-tukar filter. So ni legit. Kerja orang dia je legit. Kira dia part of the censorship punya board dia yang orang yang tengok tu konten, whether boleh tengok ataupun nak kena censored. Dia kena censored tu benda. Boleh kerja time malam tak? Saya tak pasti pula, tapi saya tahu kerja dia office hour. Ataupun boleh tukar kerja tak? Untuk bulan Ramadan. Bukan. Ke ataupun Ustaz nak apply kerja tu? Saya tanya je. Why Ustaz dengar nanti. Baik saya buat movie sendiri. Tapi promise lepas rakam delete. Abang janji abang delete. Tak, ARS tak ada apa-apa Ustaz. Tak ada apa-apa. So nasihat saya kalau macam gini, saya kira honestly, saya rasa sebaiknya tukar kerja. Sebab benda tu boleh mengurangkan pahala. Faham. Although is your duty, tapi if let's say ada kerja-kerja lain, cuba kerja lain lah. Pasal
Lain lagi kalau cakap pasal bulan Ramadan kan. Sebab ini adalah antara perkara-perkara di mana mengurangkan pahala Ramadan. Sebab time Ramadan bukan kita kena jaga makan dan minum, kita kena jaga akhlak kita, kena jaga mata, kena jaga mulut, kena jaga telinga dan sebagainya. Even gerak-geri jari jemari pun kena jaga. So pekerjaan ni boleh mengurangkan pahala ataupun boleh sampai membatalkan lah. So salah satu daripada dia punya argument ustaz is that this person dia buat kerja ni for a bigger cause. Okay. Mungkin untuk mengelakkan daripada kerosakan akhlak pada masyarakat kat luar ataupun kalau dia buat macam investigation ke apa something like that, dia macam nak make sure orang itu is justice is served lah. Okay. Even benda ni pun niat tak menghalalkan cara lah. Betul. Tapi dapat juga dia mengurangkan pahala, bukan saja pahala puasa tapi juga ada kemudaratan dia jugalah. Betul. So kira yalah, saya secara jujur sebaiknya elak daripada melakukan perkara tersebut. Lepas tu saya cakap, kalaulah kena buat juga, boleh buat waktu malam tak? Jadi bukan dalam keadaan puasa lah. Sebab I understand bila cakap for a bigger cause, at least dia dapat selamatkan contoh budak-budak ke yang lain daripada view this content kan. At least dia dah tapis dulu apa semua. So it's good. Cuma macam awak kata tadi lah, niat tidak menghalalkan cara lah. I see. So sebaiknya dielakkan. Sebab takut-takut dia daripada tak bersyahwat pun boleh timbul juga kadang kalau kita tak kontrol. So that means on the normal days out of Ramadan pun baik jangan buat kerja ni lah. Betul. Faham. Okay, faham. Nanti saya sampaikan kat orang tu Ustaz. Okay. InsyaAllah. Soalan seterusnya tentang zakat lah Ustaz. Okay. Bulan puasa selalu sinonim dengan zakat fitrah and everything. Saya nak tanya, apa beza beras mahal dengan beras murah bila kita bayar zakat? Bila kadang bayar $5 lebih, ada dua kadar kan? Betul. Okay. Apa beza beras This one is ramai juga selalu tanya kat masjid pasal beras murah, beras mahal. So kadang kita as Amil pun kita akan jawab beza dia tu lah. So this thing, beras murah dengan beras mahal is apa yang kita consume daily tau. So kalau kita jenis ikut kemampuan, kita biasa beli beras murah contoh. Beras murah kita jarang kita masak basmati ke, ataupun buat nasi biryani ke, nasi mandi ke. Golden Phoenix tu mahal. Tu mahal. Golden Peony, Golden Umbrella, Royal Umbrella mahal. Royal Umbrella bagus. Bukan Golden Phoenix paling mahal. Yang gambar burung tu kan. Kita boleh berbual pasal beras ni brand-brand. Okay, teruskan Ustaz, sorry. Okay. So dia sebenarnya lebih pada our lifestyle tau. I see. So macam kita mampu makan apa. Kadang ada orang kata, oh taklah, saya memang biasa masak kat rumah beras murah, tapi selalu juga makan kat luar. Tak kira lah makan nasi biryani ke, makan burger ke apa ke. So maksudnya kat situ kemampuan orang tu ialah dia mampu untuk pakai beras mahal. So kalau kita ni orang yang mampu boleh makan benda mahal, walaupun kat rumah kita cuma beli beras murah je, maknanya kita tetap kena ambil yang premium punya zakat. Kadar yang lebih tinggi lah. Betul, kita jangan ambil yang murah. Yang murah ni memang betul-betul dia jarang makan benda-benda mahal. So that is ambil murah. So sebaiknya dalam bayar zakat fitrah, kita kadang tahu kan, macam kita main order sekarang lagi Grab apa semua, maknanya kita mampu untuk makan lebih mahal. So level kita is macam premium dia. So kita bayar yang premium. Tapi sebab, kalau okay, minta sorry. Tak apa, sebab dalam zakat dia lebih jangan kurang. So in other words, kalau kita bawa pasar-pasar, kalau kau tak nak makan tu benda, kau janganlah pergi sedekah kat orang untuk makan tu benda. Meaning you don't eat the cheap rice. Okay, faham. So you kalau yourself, kita nak makan benda yang need to eat the premium stuff. Kau bayar yang tinggi lah. You give people the premium stuff. Faham. So kalau because you have a reason why you don't eat that stuff. Okay. Sebab zakat ni end of the day akan dibagikan kepada beberapa asnaf-asnaf kan Ustaz. Betul, ada 8 asnaf. 8 kan. Jadi lah, end of the day it's going to be distributed. I think I like the point. If you yourself don't want to consume benda yang bagi you murah, ataupun you know that you can afford benda yang mahal, go ahead lah bayar the higher rate lah. Betul. So tapi maksudnya kat sini bukan kita kasih beras murah dekat yalah. Kurang kira, lah bayar. At least kita dapat beri lebih pada mereka. Yes. Sebab kita mampu, bukan tak mampu.
Cuma kita mungkin faham walaupun selalu makan beras murah lah. Jadi satu question ni dia kena mengena dengan zakat juga. Okey. So soalannya, kalau saya nak bayar zakat tapi dah lepas solat raya, boleh? Kesian. Sebulan ada last betul. minute. Ini benda ni berlaku selalu. Kita nak kena husnuzon je. Tak boleh cakap itu. Mana tahu. Betul. Macam masa Husnuzon bulan- dah pasal Bilal tu kan, dia dah belum buka. Tak ada, aku kira kenapa dia defensif. Pasal kita tak tahu. Mana tahu orang tu dia noja masjid. Time bulan Ramadan dia sibuk sangat. Kan masjid. Lagi. Betul. Ambil sebelah-sebelah kenal members. Betul. Walaupun dia dekat situ, tapi dia tengah nak asyik orang, nak itu, nak ini. So bila time dia free, orang yang nak settle bayaran tu dah balik. So bila time dah penghujung tu baru dia alamak aku sendiri belum bayar. Sekarang ESS Kita husnuzon dulu kan. Jadi orang ni je lupa lepas solat solat raya. macam personal experience gitu kan. Tak pasal Kita husnuzon. personally pun kan aku pernah terlupa. Yelah, batu dia defensif. Sebab itulah. Dah cukup kenal lah adik Dia ipar lah aku ni. noja masjid tu. Okay. Okay, so syarat bayar zakat fitrah ni ialah bila terbitnya matahari pada first bulan Ramadan tu, 1 Ramadan tu, kira dah boleh start bayar zakat. I see. Zakat fitrah. Lepas tu ending dia pula ketika paling last kali ialah sebelum khatib naik mimbar untuk solat raya. So anything Sesi pertama. Sesi pertama. Pertama. Tu kira sesi pertama. Okay. Sekarang ada banyak session. Sebab itu saya tanya. Okay, tapi dia kira yang that one lah, the first one. The earliest lah. Yeah, so jadi bila hukum dia ialah sebelum khatib naik mimbar, maka dah terputus lah. Maksudnya kita dah tak bayar. Anything lepas solat tu maksudnya sedekah biasa dan kita terlepas bayar zakat fitrah untuk tahun ni. I see. Rugi. Dosa tak Ustaz? Berdosa tak bayar zakat. Okey. Tak bayar zakat fitrah berdosa. Okey. Pasal dia wajib ke atas semua mereka yang mukallaf yang ada orang bawahan ataupun family lah untuk dibayar. Okey. Jadi this thing, and memang lebih kadang orang kerja pagi-pagi raya tu sebelum solat tu orang datang nak bayar fitrah. Pasal antaranya ialah sunnah dia, Rasulullah SAW pernah sebut kira bayar sebelum solat tu paling afdal. Cuma kadang-kadang terlambat. Lebih rugi pasal kita tak apa, aku nak ambil pahala yang paling afdal. There's no guarantee yang boleh Pagi tu sempat. aku nak datang sekali, bangun lambat dah terlepas, rugi. Ataupun kita fikir macam itu tapi depan kita ada lagi 40 orang yang fikir macam itu juga. Nak kena queue tak sempat. Itu husnuzon lah. Tapi sekarang AXS boleh. Boleh. Tak ada masalah. Betul, sekarang senang. This the next question I want to ask. Cerita kedai kopi Okay. Pasal kita tahu bila kita buat pembayaran di masjid, ada satu orang yang wakil, dan dia akan jabat tangan, Okay. dia akan doakan. So orang akan cakap berkat dia dah dekat situ. So dekat AXS kita nak salam siapa Ustaz? Tak payah salam. Salam siapa? So salam tu when dia rukun untuk bayar zakat ni ke, ataupun dia setakat untuk macam an official Good question. an official thing. Because cerita kedai kopi ni tiap-tiap Ramadan without fail. Betul. Kau tak percaya, besok kau ikut aku ke kedai kopi. Kedai kopi mana? Besok tak boleh bulan puasa bro. Aku tak cakap Kita masih makan puasa. apa. Lepas puasa. Lepas buka ni Okay. Yes, betul. Good question pasal okay, kalau kita ingat balik, kita tengok time COVID. Walaupun tak ada amil untuk terima zakat, kita still kena bayar zakat tak? Betul. Kena bayar. And adakah zakat masih terima? Terima? Yes, pasal ijab dan qabul ni tak semestinya kita bersalaman. Ijab dan qabul. Even bila kita nikah pun, time kita time COVID tu, bila kita nikahkan orang pun kita tak salam. Betul. So orang pun macam boleh ke nikah tak salam? Yes. So that's the thing. Ijab dan qabul ni ialah kita tanya ataupun kita sampaikan macam jual beli juga lah. So jual beli mesti ada yang jual, okay saya jual saya beli. So that is ijab dan qabul. So anything yang ada terima, even kalau kita pergi access, kita bayar zakat, kita letak transaction, okay dah bayar apa semua, lepas tu keluar receipt. Maknanya that is also ijab dan qabul. So dia dah receive your Acknowledgement of that means transaction. Kita dah ada tu nawai itu untuk bayar zakat. So Kita kita bayar. picit di AXS, kita make payment. The machine acknowledge yang you dah bayar, dah masuk duit. Ada proof of transaction which is the Yes, receipt. tu adalah ijab dan qabul. So that's why kita tak perlu bersalaman ataupun tak ada amil pun still okay. Cuma yes, kadang orang nak dapatkan, contohlah amil nak doakan ke apa ke, yes we go for that.
Benda simple orang kedai kopi Betul, buat betul. menjaga leceh Salah seorang daripada orang kedai kopi tu kakak kau lah. Sebab betul orang rumah saya masa baru-baru kita bernikah. Dia ada can tidur luar. Ada can tak mampus lah. Nanti aku delete lah dapat ni. Dia kata make sure you nak bayar, you pergi masjid lah. Tak nak you pergi bayar dekat AXS machine ke dekat. Serius Because bagi dia mungkin kurang berkat for whatever reasons lah. Mungkin Tradition ataupun lah. belum terbiasa dengan kemodernan ataupun kecanggihan. Yelah orang dia tua kan mas. Kau tambah nasi So ada sekali tu saya pergi bayar, curi-curi tak bayar, tak sempat lah. So saya pergi bayar dekat AXS machine. The best part, lepas kita bayar, lepas receipt keluar dah habis, ada doa kan. Aku serba salah tu. Aku cuci kanan, cuci kiri kan. Tengok tak ada orang, aku angkat tangan pelan-pelan sikit-sikit, aku baca bukan ada doa dekat dalam skrin tu. Baca lah doa tu. Agaknya kalau orang bangsa saya tengok dia ni kenapa saya berdoa depan mesin pagi-pagi minta nombor ke apa. Tak nombor. Tak nombor apa pergi raya But I guess salah tanggapan orang. But I think like I said, dengan COVID ni a lot of things tukar, a lot of things changes. Even akad nikah tak payah nak bersalaman and everything. Walaupun pada mulanya orang susah nak terima, tapi I guess sooner or later people will have. Because dia dah jadi satu norm yang kita berjabat tangan dan bayar. Sebab orang ingat mesti that salah It is rukun untuk bayar zakat. Okay, I got one question. Okay. Benda ni quite close to me. Okay, suami saya ada diabetes dan perlukan injection insulin. Kau ada suami? Adakah insulin itu membatalkan puasa? Okay, so for the context, insulin ni dia usually is 3 times a day. Okay. So dia pagi punya, lepas tu nanti dia lunch punya. Tu dah kronik dinner tu diabetes dah kronik tu. So dia actually bukan based on the timing. Sugar level. It's based on bila kau makan. So macam mana Ustaz? Okay. So kena faham first, insulin ni dia okay, so saya letak pasal injection dulu So tadi kata kalau yang membatalkan puasa ialah rongga-rongga yang terbuka. So bila injection ni kita masukkan, cocok kat perut, dia bukan Rongga tak terbuka. Bukan. Dia bukan rongga pun. Dia bukan rongga pun. So dia kira lain. Dia dah pergi lain ni. Saya cuba jangan buka rongga tu. Saya cuba tak nak terjatuh dalam dia punya perangkap Ustaz. Okay Ustaz, sambung. Jadi bila injek tu, jadi kita tahu, okay, so tu bukan rongga yang terbuka, bukan rongga pun. So injection tak ada masalah. Dari segi obat. Okay, untuk obat sakit apa semua tak ada masalah. Okay, so timbul pula persoalan, okay, insulin ni kerja dia buat apa? What's the function of the insulin? Dia untuk control sugar level dalam badan. Okay, control sugar level, tapi dia tak mendatangkan any zat ataupun khasiat untuk badan yang mengenyangkan. Contoh, dia ubat. Dia control. Lain pula kalau kita cocok drip. Kalau drip tu, yes, boleh membatalkan pasal dia hydrate. Dia kasih air untuk kadang orang tak boleh makan betul, dan sebagainya. betul. So the glucose apa semua. Tapi okay, kalau Ustaz cakap pasal drip yang glucose, yang there's this vitamin bag. Tapi kalau dia setakat saline Untuk flush, dia saline tu dia setakat pasal mungkin orang tu kurang air. Okay. Tu orang tu kurang air. Sebab dia mendatangkan pasal manfaat pada badan, maksudnya dia mengenyangkan, dia stay I hydrated see. apa semua. Tak boleh lah. membatalkan. Tak Yes. boleh. So Bila aku dah tanya, lepas tu aku cakap kurang air, tu aku dah cakap kenapa aku tanya. sebab itulah. Dia memang gini lah selalu Ustaz. Dia tanya dia jawab sendiri Ustaz. Dia teori memang gini. Dia jawab, dia tanya, dia jawab. Masalah. Adik-adik sama. Habis kalau ekstrak darah pula Ustaz macam mana? demo darah pun boleh. Itu ada salah satu soalan tu. Boleh. Okay. So macam demo darah. Okay, so demo darah ni dibolehkan. Sebab selalu bila demo darah ataupun demo darah kejap. Saya ambil yang blood test dulu So contoh kalau blood test dia ambil berapa besar lah kan. Berapa tube ke itu. So dia tak berapa besar kan. So dia tak mudaratkan pun. Okay. So still okay. Okay. Tapi kalau misal kata kita demo darah, demo darah sebaiknya dielakkan di bulan Ramadan. Sebab bila kita demo darah, satu pint tu kan, kira satu bag tu, nanti kita akan lemah tau. Betul. So nanti macam mabuk apa semua. Kalau kita tak makan, tambah kitanya iron ke apa ke kan, macam biskut ke, selalu dia kasi apa, minum Milo dan sebagainya kan. Scott Mary.
Biskut Mary sebab nak tambahkan, jadi kita punya blood akan produce balik. Bila minum dia jadi sihat dan kuat Ustaz. Sekarang tengah boycott okay, tak. Do we even want to go there? I was about, tapi Another Ustaz episode. Kalau Ustaz yang cakap, kira okey. Okay, so kira sebab benda tu boleh memudaratkan kita. So anything yang boleh memudaratkan boleh jatuh kepada membatalkan puasa kita. I see. So kalau kita jenis memang kalau ambil 2 bag pun memang okay, steady je, tak kacau pun kan, badan sihat je, okay lah. Also that means dia untuk donation drive, untuk blood test for health result, untuk for these two kira no problem lah. No problem. Cuma derma darah sebaiknya elakkan daripada buat Bulan bulan puasa. Ramadan. Sebab derma darah is not crucial to your health apa. Itu kita cakap pasal derma darah. Cakap pasal darah ni, kita pergi ke kaum hawa pula. Okay. Kalau saya datang haid pada penghujung bulan Ramadan, amalan apa yang saya boleh buat untuk gantikan supaya saya tak rugi untuk dapatkan ganjaran hari terakhir? I think this is a good question. Bagus. I also got one question to after this. Okay, you answer this one first, then you answer your question. Okay. So dia boleh buat segala amalan yang biasanya dia buat di bulan lain. Maksudnya kalau dia datang haid kan, contoh tak boleh solat, tapi still macam boleh baca Quran. Maksudnya kan yelah, tak boleh pegang apa semua, tapi still macam boleh baca hadis ke, ataupun baca buku-buku agama, berzikir dan sebagainya. So you can still do that. You can still do that. Cuma yelah, you tak boleh solat, you tak boleh puasa dan sebagainya. But dia on top of that, kalau nak tambahkan lagi, betul, banyakkan zikir. Lepas tu belajarlah ilmu agama ke dan sebagainya, buat benda yang bermanfaat, derma lebih ke dan sebagainya. So everything dia boleh buat selain daripada yang dia tak boleh buat. Itu je. Macam bini aku, dia tahu dia tak boleh puasa, aku puasa, dia masak untuk aku. Oi, lagi bagus. Aku ingatkan Untuk berbuka. Aku ingatkan dia tahu dia tak boleh puasa, kau boleh puasa, kau tahu dia tak boleh puasa, dengan kau pun tak puasa. Tak. Dia siapkan makanan untuk Alhamdulillah. Itu pun satu macam ibadah juga. Dia siapkan makanan untuk berbuka tu pukul berapa? Pukul berapa? Janganlah tanya pukul berapa. kata untuk buka. Untuk buka tak, buka kau pukul berapa? Azan mana? Asar ke, Zuhur ke, Maghrib? Tak kata ustaz tak payah tunggu azan. Masuk waktu boleh makan. Otak kau Dah pandai. Tapi Sesat bukan waktu zuhur. Masuk. Tak, dia cakap pasal ni puasa. Aku selalu, saya sampai sekarang, walaupun saya dah masuk 45 tahun dah Ustaz, saya selalu ingatkan mak saya pesan, kalau tak boleh tahan puasa, buka. Betul. Dulu mudaratkan diri. Dulu masih kecil-kecil, dengar azan je orang dah boleh buka. Padahal Zuhur je. Doesn't apply tu sampai sekarang. Umur tak boleh. Tak boleh. Boleh kalau tak boleh continue. Kalau tak kena pijak. Dah tua-tua gini tak tahan, minta puasa setengah hari. Ya Allah. Tadi kau cakap tadi kau punya soalan yang additional apa tu? I mean, okay, just touch up pasal yang hate ni So that means instead of diorang dah tak boleh solat, so they can convert diorang punya ibadah solat tu dengan berzikir yang lebih daripada apa yang diorang selalu buat. Okay, jangan tanya macam mana aku tahu. Tak boleh tanya. Okay. Cuba nak tanya. Apa yang kita tahu general knowledge, bila perempuan datang haid ni, dia ada 2 jenis untuk diorang pakai. Ada yang konteks dengan tampon yang masukkan dalam. Okay. So Betul tak? macam mana awak tahu? Okay, tak. Baru aku cakap jangan tanya. Okay, so benda tu, okay, the question is yang pasal tampon tu. Rongga. Kita tak boleh masukkan benda-benda dalam rongga. Betul. Bukan kita lah, kaum hawa lah. Tapi tak, aku dah tak jadi tanya. Dia selalu gini lah. Dia tanya, dia jawab sendiri tau. Tak, pasal dah hit dah tak boleh puasa. Apa yang lain lagi? Itulah. Dia kau tengok aja dia punya question ni tier 3 punya question dia dah. Susah dia ni. Probation and extend. Okey, Cuma dia punya argument valid. Cuma kira dah tak payah puasa dah. Tak payah puasa. Tak, bila dah tanya tu macam aku dah Dia salah ni. basic je dah tak boleh puasa. Kau masih nak Aku tanya. dah salah ni. Boleh puasa kan kita. Okay, tak maaf. Nanti saya tambah lagi sikit. Macam tadi kau kata isteri masakkan kan. Okey, antara pahala yang bagus yang kita boleh dapat dalam bulan Ramadan ni ialah serve ataupun siapkan makanan berbuka untuk orang. Betul. Sebab pahala dia ialah awak dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa kurang sedikit pun pahala orang yang kita serve tu. Masya Allah. So kita dapat double. Kalau kita tengah puasa, kita dapat pahala kita puasa, lepas tu kita serve orang makan, kita dapat lagi 1 hari punya puasa. So in one day kita dapat 2 hari punya pahala. Masya Allah. Besok dah tak payah puasa.
Betul Tak, juga. sebab besok dah raya. Dia simple calculation dia. Puasa 1 bulan 4 minggu betul lah. Betul. Puasa 2 minggu tu, the first 2 week buat ibadah ni. So dah concurrently dapat lagi 2 minggu punya pahala kan. Lagi 2 minggu yang akhir tu tak payah puasa. Kau nak fikir kau duduk atas bilik kita, kalau kena sama petir, kita saya kena tau sekarang. Dah salah. Ustaz dah sebelah tau. T3 jangan mau. ARS habis confirm gone. Okay.